Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk subjek pendidikan Islam. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk yang sama minggu lepas kita dah belajar, iaitu meneladani sifat tabligh. Okey, baik. Minggu lepas tajuk ni kita dah pun belajar. Okay, minggu ni kita akan ulang kaji semula dan kita habiskan tajuk ni berserta dengan buku aktiviti selebihnya tu. Okay, ulang kaji isi pelajaran minggu lepas. Okay, lihat pada poin yang pertama. Okay, apa yang dia kata? Tabligh bermaksud menyampaikan. Okay, tabligh bermaksud menyampaikan. Okay, merupakan salah satu. Okay, poin yang kedua, merupakan salah satu daripada sifat wajib Nabi. Okay, maafkan saya, patutnya tu sifat, bukan sifat. Sifat wajib Nabi. Okay. Poin yang ketiga, Nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Okay, contohnya seperti Nabi Muhammad. Okay, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada umat manusia, umat kita sebagai umat baginda. Okey, untuk Nabi yang lain contohnya seperti Nabi Isa. Okay, Nabi Isa menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umatnya yang terdahulu. Okey, seterusnya. Okey, cara Nabi sampaikan cara Nabi sampaikan dakwah kepada umat manusia. Okey, Nabi siapa? Nabi siapa yang kita nak belajar hari ini? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada 4 cara dakwah Nabi ataupun penyampaian dakwah Nabi kepada umat manusia. Okay, yang pertama, nombor 1, dakwah secara rahsia. Okay, nombor 2, peristiwa di Bukit Safa. Dan yang ketiga, peristiwa di Taif. Keempat, berdakwah dengan penulisan. Okay, ada 4 cara Nabi Muhammad sampaikan dakwahnya kepada umat manusia. Okey, kita tengok nombor satu dulu. Dakwah secara rahsia. Nabi berdakwah kepada orang yang terdekat dahulu. Okey, untuk permulaan, apabila Nabi menerima dakwah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mula menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ataupun secara rahsia. Okey, antara mereka yang terdahulu menerima dakwah Nabi Muhammad, ada 4 orang. Okey, tengok perkataan yang saya merahkan tu. Okey, itu merupakan orang-orang yang menerima dakwah yang paling awal daripada Nabi Muhammad, iaitu Khadijah, isteri Nabi. Yang kedua, Abu Bakar, sahabat Nabi. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Dan yang keempat, Zaid bin Harithah, sahabat Nabi. Itu antara 4 orang yang menerima dakwah Nabi secara rahsia. Okey, apa cabarannya? Okey, setiap dakwah Nabi pasti akan ada cabarannya. Sebab kenapa ada cabaran? Okey, dakwah Nabi Muhammad ni merupakan wahyu yang Allah beri kepada Nabi Muhammad, merupakan satu benda baru. Jadi apabila orang-orang yang dah biasa dengan agama mereka menerima agama yang Nabi sampaikan, agama baru Nabi Muhammad, agama Islam, okey, mereka anggap Nabi Muhammad ni seolah-olah macam mereka membuat-buat cerita. Okey, jadi ada cabarannya. Ada yang tidak terima Islam, seperti Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa tindakan Nabi? Okey, Nabi tidak berputus asa. Okey, itu sifat positif yang Nabi ada. Nabi tidak pernah berputus asa untuk menyampaikan dakwahnya kepada semua. Seterusnya, okey, nombor 2. Okey, nombor 2, peristiwa di Bukit Safa. Okey, apa yang berlaku dekat Bukit Safa? Okey, Nabi naik ke Bukit Safa. Okey, kemudian Nabi menyeru penduduk Mekah supaya beriman kepada Allah. Okey, apa cabaran yang diterima? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan pulaukan Nabi. Okey, cabaran setiap dakwah Nabi ada cabarannya kan? Okey. Semasa Nabi menyampaikan dakwahnya di Bukit Safa,
Okey, kaum musyrikin marah, mereka mencaci dan menghina serta pulaukan Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan apa tindakan Nabi? Okay, Nabi bersabar, tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih luas lagi. Okey, sebenarnya Nabi ni ada satu sifat dalam diri baginda. Baginda tak pernah rasa berputus asa. Walaupun orang menghina, caci, tapi Nabi tetap berfikiran positif. Maksudnya dia tak adalah nak putus harapan, rasa sedih. Dia tetap teruskan dakwah dia. Seterusnya, okay, apa yang berlaku, kisah dakwah Nabi yang ketiga, peristiwa di Taif. Okay, semasa di Taif, Nabi menyampaikan dakwah di sana. Okay, Nabi Muhammad bukan sahaja berdakwah di kalangan orang-orang terdekat je. Bila dah makin tersebar, Nabi Muhammad mula menyampaikan dakwahnya dekat tempat lain pula. Okay, baginda pergi ke Taif dan menyampaikan dakwah dia dekat sana. Dan ada cabarannya. Dekat sana Nabi diejek, dihina dan dilontarkan batu sehingga baginda berdarah. Apa tindakan Nabi? Nabi semakin cekal berdakwah, tidak membalas dengan kekerasan. Okay, Nabi ni dia ada sifat hati yang lembut. Baginda tidak pernah membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan. Dia akan balas benda tu dengan kebaikan. Okay, itu sifat yang Nabi ada. Kita kena contohi sifat Nabi tu. Okay, seterusnya, yang keempat, okay, berdakwah dengan penulisan. Okay, Nabi mengutuskan surat dan menyampaikan dakwah Islam kepada raja dan pemimpin negara. Okay. Nabi menulis surat, menulis dan utuskan surat yang berkaitan dengan dakwah dan disampaikan kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Tapi adakah mereka terima dakwah Nabi? Okay, mereka ada yang menolak dan menentang, ada yang mengancam untuk ajak berperang. Okay. Seterusnya, apa tindakan Nabi? Nabi terus berdakwah. Okay, negara Madinah diperkukuhkan. Okay. Okay, itulah dia empat siri cara dakwah Nabi sepanjang yang kita belajar untuk sifat tabligh. Sifat tabligh dalam buku teks kita hari ini. Okey, sekarang boleh keluarkan buku masing-masing. Okey, buka muka surat 109. Okey, baik. Okey, untuk latihan hari ini, muka surat 109, 109, apa yang diminta? Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, baik. Dekat atas ni dah bagi jawapan, ada 5 tempat kosong dan 5 jawapan. Okey, jawapan yang ada dekat atas adalah Taif, berdarah, dugaan, perang, Islam, dicaci. Okey, baik. Okey, saya bacakan teks yang ada dekat sini dan saya akan bantu awak semua dengan bagi sedikit jawapan. Okey, hari ini saya belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, okey, dia bagi jawapan dakwah Islam. Okey, Nabi menghadapi pelbagai cabaran dan okey, nombor 1. Dan apa? Dan okey, jawapan untuk nombor 1 adalah dan dugaan. Okey, dan dugaan. Seterusnya, perenggan nombor 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimarahi. Okey, apa kosong nombor 2? Dihina dan dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Okey, jawapan nombor 2 adalah dicaci. Okey. Seterusnya, bagi jawapan nombor 3, 4 dan 5. Okey, saya nak kamu buat sendiri. Ada 3 lagi jawapan yang perlu awak isi. Kamu baca dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Baik, seterusnya, untuk latihan muka surat aktiviti, muka surat 110. Okay, tadi 109, sekarang 110.
Okey, apa yang dia suruh kamu buat? Kenal pasti akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bertabligh dan tulis peta azam. Peta azam. Okey, azam ni maksudnya kita punya azam kamu. Cita-cita. Apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu nak lakukan? Apa yang kamu nak contohi? Okey. Tengok bulatan dekat tengah-tengah dan juga jawapan-jawapan yang ada dekat tepi tu. Okey, baik. Apa yang dia kata, saya berazam akan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Saya akan mengamalkan akhlak yang dicontohi Nabi SAW. Okey, contoh dia dah bagi. Jawapan yang pertama adalah contoh dia adalah amanah dan khianat. Amanah atau khianat. Okey, dan dia bagi jawapan adalah amanah. Okey, untuk nombor 1, okey, tengok kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kolom yang pertama adalah pemaaf. Okey, dan kolom yang kedua pendendam. Mana akhlak yang baik? Adakah pemaaf atau pendendam? Okey, jawapannya adalah pemaaf. Okey, seterusnya nombor 2. Kolom yang pertama jawapan dia gopoh, yang kedua kolom dia sabar. Mana akhlak yang baik? Akhlak yang ditunjukkan Nabi Muhammad yang baik, gopoh atau sabar? Jawapan mestilah sabar. Okey, kemudian tuliskan di tempat yang kosong ini. Okey, bagi jawapan nombor 3, 4 dan 5. Okey, boleh buat baca betul-betul dan buat dan isi tempat kosong. Okey, baik. Okey, baiklah, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu seterusnya dengan tajuk yang lain, InsyaAllah. Okey, itu sahaja pada saya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.